Bilik di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pembuka kata, lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing saya Dr. Hafiza binti Muhammad Saleh selaku menilai pada kursus elektif PIMK 3263 pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah, para pensyarah serta rakan-rakan pelajar dan semua hadirin sekalian yang sudi menonton kupasan mauduk syarahan saya pada hari ini. Saya Nur Sabrina binti Abdul Hadi merupakan syarahan anda pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sukacita saya berdiri di sini bagi menyampaikan kupasan syarahan saya yang bertajuk Kesepaduan Ilmu dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri intipati mauduk syarahan saya dengan lebih mendalam lagi, boleh kiranya saya menjelaskan terlebih dahulu secara umum mengenai apa itu pendidikan Islam dan kesepaduan ilmu. Pertama sekali, pendidikan Islam merupakan salah satu daripada usaha berterusan untuk menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada para pelajar dan masyarakat awam. Ia merangkumi usaha memberi pengetahuan tentang agama Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Ia menekankan kepada penghayatan terhadap akidah dan kepercayaan dalam Islam, pelaksanaan ibadat-ibadat khusus dan umum seperti solat, berpuasa serta membayar zakat dan memberikan panduan kepada membentuk sikap bertanggungjawab dalam diri terhadap pencipta, manusia dan alam. Dalam usaha menjadikan kehidupan seseorang insan itu memiliki cara hidup yang berlandaskan ajaran Islam yang sebenar, maka ilmu yang disampaikan mestilah mengikut kaedah yang betul dan memudahkan masyarakat, terutamanya para pelajar, memahami isi kandungan agama Islam. Selain itu, kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam merujuk kepada ilmu-ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis di samping adanya integrasi ilmu-ilmu lain ke arah membina komuniti ummah yang berteraskan akidah. Kesepaduan ilmu terbahagi kepada 3 aspek utama, iaitu kesenian, kesihatan dan teknologi. Pertama, kesenian. Setiap insan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala bakat dan kebolehan tersendiri, seperti kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Guru-guru mestilah mempunyai kemahiran dalam bidang tersebut. Peranan guru-guru dalam mencungkil bakat dan kebolehan pelajar dalam bidang seni ialah: pertama, mempelbagaikan aktiviti kesenian yang bersifat keagamaan. Sebagai contoh, pertandingan-pertandingan lakonan berunsur Islam
persembahan dan sebagainya. Contoh yang kedua, menyedarkan pelajar tentang isi yang kedua, maafkan saya, menyedarkan pelajar tentang kehebatan dan keindahan kesenian Islam. Isi yang ketiga, menghasilkan novel, cerpen dan sajak yang berunsurkan Islam. Keempat, menggalakkan pelajar menulis lirik lagu nasyid. Kelima, menggiatkan usaha untuk menerbitkan ensiklopedia Islam. Dan yang keenam, menerbitkan buku-buku Islam yang bermutu sesuai minat remaja sekarang. Selain daripada itu, membimbing pelajar membuat kajian dan membongkar khazanah serta pusaka kesenian Islam, mempamerkan hasil kesenian melalui pameran kesenian di sekolah. Aspek kedua adalah aspek kesihatan, di mana memelihara kesihatan zahir dan batin merupakan satu tuntutan agama. Kesihatan yang baik menghasilkan akal yang sihat. Akal yang sihat pula diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik yang berwibawa. Akal yang sihat dan sejahtera datangnya dari tubuh badan yang sihat. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud orang Islam yang kuat itu lebih baik daripada orang Islam yang lemah. Cara-cara memelihara kesihatan mental dan fizikal. Pertama, mengamalkan diet pemakanan yang seimbang. Kedua, memilih makanan yang halal dan cara memperolehinya dengan cara yang halal menurut syar'i. Ketiga, mengamalkan aktiviti riadah yang berterusan. Keempat, menjaga kebersihan diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat kerja. Yang kelima, waktu rehat dan tidur yang cukup. Yang keenam, menjauhkan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh membinasakan diri seperti minum arak, merokok, menghisap ganja, mengambil dadah dan benda-benda lain yang terlarang dan memabukkan. Mengelakkan diri daripada memakan makanan yang syubhah dan memudaratkan kesihatan. Aspek yang ketiga, perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan pengaruh agama semakin terpinggir dalam masyarakat moden pada hari ini. Kemajuan ini menjadikan dunia tanpa sebadan, telah menimbulkan berbagai gejala negatif di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Peranan alat teknologi yang menjadikan ahli keluarga baru telah mengambil tempat utama dan berpengaruh di kalangan generasi muda anak-anak didik kita. Alat-alat ini seperti televisyen, komputer, radio, video dan alat-alat muzik mempunyai ruang dan masa yang terbanyak untuk berkomunikasi dengan anak-anak seolah-olah mereka mengambil peranan ibu bapa dalam keluarga. Justru itu, kita sebagai pendidik haruslah peka dan berusaha mempersiapkan keupayaan diri dengan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi. Penggunaan alat teknologi dalam pendidikan menjadikan pengajaran lebih baik dan berkesan serta menarik minat pelajar. Guru-guru hendaklah
mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan keburukan penggunaan alat teknologi tanpa batasan. Kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam memenuhi keperluan manusia mempelajari ilmu agama, ilmu kemanusiaan dan ilmu sains tabi'i, iaitu ilmu adab. Selain itu, kesepaduan ilmu berdasarkan kurikulum pendidikan Islam juga merupakan suatu pendekatan pembangunan ummah, islamisasi ilmu, pendekatan kesuburan hati serta penerapan deep learning, iaitu pembelajaran bermakna. Penerapan ilmu kesenian, kesihatan dan teknologi dalam pengajaran menjadikan mata pelajaran pendidikan Islam setara dengan mata pelajaran lain dari segi daya tarikan media dan teknologi, berkesan, diminati dan seronok dipelajari. Dalam pada itu, konsep kesepaduan ilmu terbahagi kepada dua cabang, iaitu kesepaduan dalaman dan kesepaduan luaran. Hadirin, tambahan lagi, sesebuah negara yang hebat semestinya memerlukan bangsa yang hebat dari segi keilmuannya, dan bagi merealisasikan matlamat tersebut. Tanpa ilmu, manusia ibarat orang lumpuh dan buta. Pembinaan ilmu yang sepadu dan jitu merupakan prasyarat kepada kejayaan sesebuah tamadun bangsa. Oleh itu, sesebuah bangsa yang berjaya tidak boleh meneruskan kelangsungan kerjayanya dan meneruskan kelangsungan kejayaan bangsanya juga sekiranya tanpa budaya ilmu yang baik dan cemerlang. Kekuatan bangsa mestilah berteraskan budaya ilmu dan berlandaskan pendidikan. Keterlibatan dan kesedaran kita dalam ilmu merupakan cahaya masa depan generasi akan datang. Sesungguhnya, kegemilangan tamadun bangsa sudah pasti dimulai dengan pendidikannya. Setiap pencapaian pendidikan mestilah diambil kira walaupun melibatkan pembantu, pejabat sehinggalah negarawan. Kepentingan pendidikan dan budaya ilmu ini dapat dibuktikan melalui sorotan keilmuan zaman Andalus yang mana merupakan zaman kemuncak kegemilangan keilmuan Islam yang bersepadu merangkumi ilmu nakli dan ilmu akli. Sekaligus agamawan dan saintis pada zaman tersebut menjadi tumpuan masyarakat dunia dan disegani akan keilmuannya. Banyak daripada karya-karya penulisan mereka dijadikan sumber rujukan sehingga sekarang. Bahkan ada di antara orang Eropah sanggup belajar bahasa Arab demi menguasai ilmu sains Islam pada ketika itu. Nama-nama tersohor seperti Ibn Sina, Al-Khindi, Al-Farabi, Al-Khwarizmi dan ramai lagi menjadi sebutan, dan kebanyakan karya mereka sampai ke segenap belusuk rantau dengan usaha gigih melalui penterjemahan kepada pelbagai bahasa demi mendapatkan kebaikan daripadanya. Oleh itu, masyarakat pada hari ini perlu sedar dan mempelajari pelbagai ilmu, dan harus dipelajari ilmu itu secara bersepadu. Kehebatan
tokoh saintis Islam berjaya bukan hanya kepada mereka semata-mata, tetapi disandarkan dengan faktor kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu dan menguasai ilmu tersebut secara bersepadu, bahkan menjadi sebati dalam diri mereka sehingga sumbangan mereka ini digunakan sehingga kini. Ulama ini juga bukan hanya hidup dengan ilmu fardu ain, bahkan hidup bersama ilmu fardu kifayah yang membuatkan diri mereka menjadi begitu hebat dan wajar diteladani masyarakat kini. Walaupun begitu, budaya ilmu dalam masyarakat kini dilihat telah berubah dan tidak lagi seperti dahulu. Kepincingan budaya ilmu menjadi lemah disebabkan faktor terlalu taksub mengejar ilmu sains dan teknologi sehingga mengabaikan ilmu ukhrawi. Budaya barat seolah-olah menjadi idola masyarakat masa kini yang mempengaruhi nilai keterikan dan dengan agama dalam menguasai ilmu. Oleh itu, syarahan ini bertujuan untuk mengenal pasti konsep kesepaduan ilmu itu tersendiri dalam kalangan saintis Andalusia dan diteladani sejarahnya juga seperti tadi. Masuk pula kepada kepentingan ilmu. Kepentingan ilmu juga dapat dilihat melalui perkataan al-ilm yang diulang sebanyak 750 kali dalam Al-Quran. Kaedah pengulangan ini merupakan pendekatan Al-Quran yang memberi isyarat atau tanda beri pentingnya menguasai ilmu itu untuk mencapai kejayaan duniawi dan ukhrawi. Selain daripada mesej ilmu, kebanyakan daripada ayat Al-Quran menerangkan tentang akidah atau tauhid, yang mana kalimah Allah diulang sebanyak 2,800 kali dalam Al-Quran. Apa yang dapat digambarkan melalui pendekatan Al-Quran ini adalah konsep kesepaduan antara ilmu tauhid dan ilmu itu sendiri melalui kajian saintifik. Sebenarnya, jika diteliti atau ditelaah secara dalam, berlaku integrasi ilmu di antara ilmu tauhid dan ilmu sains adalah menjadi mustahab bagi membangunkan manusia dengan menyatu padukan paradigma tauhid dalam pendidikan. Gaya pendekatan bersepadu ala Islam perlu dilihat dari semua aspek, termasuklah politik, ekonomi, pentadbiran, moral dan kerohanian yang saling berkait rapat antara satu sama lain. Antara aspek kebendaan tidak terlepas daripada tuntutan moral, manakala aspek fizikal tidak dapat dipisahkan dengan elemen kerohanian. Manusia yang rasional dan berilmu melihat antara dirinya dan Tuhan yang menciptakannya. Dengan kata lain, keilmuan yang tinggi tidak menenggelamkan dirinya, bahkan membawa dirinya menuju hakikat ketuhanan yang sebenar. Hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya, kurikulum pendidikan Islam dalam KSSR meliputi pendidikan asas ulum syariah. Ia mengambil kira tahap perkembangan dan kemampuan murid dalam pembelajaran. Ia juga menjelmakan kesepaduan ilmu akli dan ilmu nakli.
Kurikulum ini merangkumi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. Ia menekankan pembentukan dan pembangunan insan mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa dan negara. Penulisan bahkan kurikulum pendidikan Islam menggunakan tulisan Jawi. Matlamat pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dalam pada itu, murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standar pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian. Di samping itu, murid-murid mampu menghafaz surah-surah terpilih dari juzuk Amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian, memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya, membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya, memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan bintik keagamaan, memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas, fardu ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam, memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah SAW bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda serta memahami dan mengamalkan adab, juga menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian serta membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, tambahan lagi, kurikulum standar pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca Al-Quran, hadis, pemantapan asas-asas akidah, ibadah, akhlak dan sirah-sirah Rasulullah SAW serta kemahiran Jawi. Pada akhir pembelajaran pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami, mengamalkan dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian. Kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standar kandungan dan standar pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. Standar kandungan pendidikan Islam sekolah rendah dibahagikan kepada 6 modul, iaitu modul Al-Quran, modul hadis, modul akidah, modul ibadah, modul sirah, modul Arab dan modul Jawi. Terdapat beberapa kelebihan kurikulum pendidikan Islam dalam KSSR yang dapat kita kenal pasti, seperti mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran, kurang membebankan pelajar berbanding KBSR, ilmu mudah dan padat di samping menangani isu-isu pendidikan seperti kepadatan jadual waktu, bilangan mata pelajaran yang banyak serta keterlaluan
penekanan kepada kecemerlangan akademik. Seterusnya, pengajian dan pengajaran bersertakan amali yang berkesan kerana pembelajaran berpusatkan pelajar. Walau bagaimanapun, masih lagi terdapat beberapa kelemahan kurikulum pendidikan Islam dalam KSSR, iaitu masalah yang sama, masa yang diperuntukkan itu tidak mencukupi, pengajian agama yang berkurangan, di mana hal ini menyebabkan kebanyakan proses pembelajaran dan pengajaran yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan dan bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. Kesimpulan, kesepaduan ilmu dalam bidang pendidikan Islam amat penting bagi mewujudkan sistem pendidikan negara yang berkembang pesat setaraf dengan negara maju yang lain. Konsep kesepaduan ilmu ini mampu membina jati diri yang unggul dalam generasi muda pada masa kini, bahkan membolehkan mereka menghadapi segala cabaran di masa hadapan. Oleh itu, isu kesepaduan ilmu dalam bidang pendidikan Islam seperti globalisasi, sekularisme dan dualisme, kurikulum pendidikan dan tahap profesionalisme guru mestilah diatasi dengan segera oleh pihak bertanggungjawab agar segala permasalahan dalam mencapai matlamat sistem pendidikan bertaraf dunia mampu diselesaikan dengan sebaik mungkin. Akhirul kalam, guru-guru Islam sewajarnya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara bersebadu untuk melahirkan pelajar-pelajar yang memperoleh hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan diminta. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi, selesai sudah. Syarahan diberi, di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.